الحمد لله الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, mengerjakan apa sahaja perintah Allah dengan penuh keikhlasan, melaksanakan tuntutan Allah dengan ilmu yang kita pelajari setiap hari. Dalam masa yang sama kita berusaha mencegah diri kita daripada terjebak dalam dosa-dosa yang besar, dalam perkara yang kecil, dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan sebenarnya Allah Ta'ala berikan kepada kita 2 kali kehidupan. Ramai di kalangan kita yang menyebut hidup hanya sekali. Sebenarnya hidup 2 kali, mati hanya sekali. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap hari, yang kita hafal. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita baca dan apa yang kita hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah menyebut dengan jelas, dialah yang menjadikan kematian lalu dijadikan kehidupan. Artinya selepas kita mati, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat keadaan kita di akhirat nanti. Bila kita bangun di akhirat, Allah akan melihat, liyabluwakum, untuk menilai siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah agama yang direka oleh Nabi. Bukanlah agama yang diajak oleh Abu Talib kepada Nabi. Bukan agama ini diambil dalam pertemuan Nabi dengan Rahib Buhairah ketika Nabi dibawa oleh bapa saudaranya berniaga di Basrah di Syam. Ramai yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu itu adalah palsu. Ramai di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, musuh-musuh Islam, mereka menyatakan bahawa Muhammad itu hanya mimpi dan berfikir sehingga mendapat ilham dan mencipta agama Islam ini. Kita yakin dan kita percaya bahawa Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dalam peristiwa yang menyebabkan Nabi takut. Hinggakan Nabi pulang ke rumah, cerita dekat isteri Nabi, laqad khasyitu ala nafsi, wahai isteri aku bimbang akan keselamatan diri aku atas apa yang aku lihat di atas Jabal Nur dalam Gua Hira.
Berkata isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, "Wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, wahai suami yang kukasihi, Allah tidak akan apa-apakan kamu. Kamu orang yang baik, menghubungkan silaturahim, membantu orang yang lemah, mengembalikan harta yang dirampas kepada tuannya. Engkau melaksanakan perkara yang baik, wahai suamiku. Agama yang Nabi dapat ini bukan direka oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mendapat jemputan daripada bapa saudara Nabi, Nabi dijemput oleh bapa saudara Nabi untuk bincang tentang agama yang Nabi bawa. Kerana Nabi bawa satu agama yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Orang menuduh yang Nabi ini membawa perpecahan. Kerana bagi mereka, Nabi telah menghina ajaran datuk nenek moyang mereka, menyebabkan orang Mekah terbahagi dua. Ada yang Islam, ada yang musyrik. Abu Talib menawarkan kepada Nabi, berbincang dengan Nabi, memohon kepada Nabi untuk tinggalkan agama Islam ini kerana orang ingin bunuh kamu dan kamu bawa perpecahan ke dalam masyarakat. Abu Talib habaq dekat Nabi, "Ya Muhammad, tinggallah agama ni." Pasal apa? Pasal agama yang hang bawa ni sampai orang nak bunuh kamu. Lalu Nabi sebut dengan tegas, kalau kerajaan ini hebat sangat, boleh naik ke langit, turunkan bulan dan matahari, letak di tangan kanan dan kiri aku untuk aku tinggalkan Islam ini. Kata Nabi, aku tidak akan tinggalkan ia walau apa keadaan sekalipun. Sama ada Nabi menang atau Nabi mati dengan Islam, Nabi tidak akan tinggalkan Islam. Ini jelas kepada kita bahawa Islam bukan agama yang direka. Maka Abu Talib kata, kalau begitu wahai anak saudaraku, teruskan. Katakanlah apa yang kamu suka. Pakcik akan pertahankan kamu daripada diapa-apakan oleh kerajaan Mekah kepada kamu. Kita faham Islam ini dari Nabi. Islam ini daripada Allah kepada Nabi. Bukan Nabi reka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bercakap dengan nafsunya, tetapi apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat masyarakat kita dalam tempoh penyakit wabak yang berlaku dalam dunia pada hari ini, tidak ada orang boleh menunaikan haji seperti biasa, hanya 1,000 orang sahaja. Tak pernah berlaku. Nak main masjid, orang ambil nama. Nak main masjid, orang tunggu dekat pagar. Ambil nombor giliran. Selalu beli nasi lemak, beli ambil giliran. Masuk kedai, ambil nombor giliran. Masuk pejabat pos, ambil giliran. Masuk bank, ambil giliran. Hari ni nak main masjid, ambil giliran. Ada nombor giliran. Ada orang cek suhu kita. Semua ini ujian daripada Allah. Allah menegur manusia di atas muka bumi ini. Tahun 2020 ini, kamu menghampiri dengan kiamat, kamu menghampiri dengan kemunculan Dajjal, kamu makin dekat dengan fitnah dunia. Allah uji dengan satu wabak yang menyebabkan hari ini manusia tidak boleh bergerak dengan bebas. Bermula 1 hari bulan 8. Baru-baru ini, rakyat kita diwajibkan memakai pelitup muka di tempat yang sesak. Di tempat awam yang sesak, berada dalam masjid, berada di dalam bas, dalam kenderaan awam, wajib mengenakan atau menggunakan pelitup muka. Jika tidak, kamu berhadapan dengan tindakan undang-undang RM1,000, kamu akan didenda RM1,000. Tapi berapa ramai para suami, para ayah yang saya kasih sekalian, masih ada di kalangan kita yang membiarkan anak-anak mereka melakukan dosa kepada Allah. Kita bimbang dengan penyakit yang tular dalam masyarakat kita. Kita patuh arahan pihak kerajaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita mematuhi saranan para doktor kita yang mengatakan jangkitan boleh berlaku melalui pernafasan.
boleh berlaku dengan ayat liuk yang mai mercik pada kita, kena muka kita, kena tangan kita, maka elakkan dengan memakai pelitup muka. Yang ulama duk habaq dekat kita hari-hari, tiap-tiap minggu duk pesan bahawa menutup aurat itu satu tuntutan daripada kerajaan Allah. Berapa ramai orang Sungai Petani hari ini ada rakan-rakan kita yang masih dalam PKPD di Sungai Petani ni. Dekat dengan masjid kita, tak jauh pun. Berapa ramai yang ambil pengajaran. Allah Ta'ala menegur kita dalam kehidupan kita seharian. Kalau kamu boleh patuh arahan kerajaan yang kamu pilih, kerajaan yang kamu sokong, kamu boleh patuh arahan doktor kamu. Kenapa kamu tidak boleh patuh arahan para ulama, arahan Nabi yang mewajibkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah? Kenapa kita nak jaga daripada mati? Padahal mati pasti. Tuan-tuan pakai pelitup muka. Kalau nak mati, mati juga. Tapi Islam suruh jaga nyawa. Usaha jaga nyawa. Alhamdulillah, kita patuh. Kita ikut cakap para ulama kita supaya jaga jarak. Solat berjarak. Tak ada zaman Nabi, berlaku zaman kita. Kenapa? Kerana ini adalah pencegahan kepada penyakit. Dan ini adalah perkara besar, menjaga nyawa. Tapi kita tidak menjaga kehidupan kita selepas kematian. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Tuan-tuan dengar, Allah pesan dekat kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada apa? Bakaran api neraka. Bagus jaga diri daripada cegah COVID ni, bagus. Penyakit-penyakit, anak demam, pergi klinik, anak sakit, kita ubat, bagus. Islam suruh kita buat benda ini. Tapi jangan kita tinggalkan perintah Allah yang mewajibkan kepada kita untuk tunduk akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang perempuan keluar di Kedah ni pakai penutup muka, baju ketat, tudung tak pakai, dedah kaki, dedah bentuk badan dia dekat orang. Dia menutup mukanya, mencegah daripada COVID, bagus. Tapi dia tidak mencegah dirinya daripada dihumban dalam kemurkaan Allah. Ni tugas siapa? Tugas suami. Tugas suami. Tugas ayah. Ni orang panggil takut bini. Orang yang takut bini bukan tak boleh keluar rumah, pergi lepak di kedai makan. Orang yang takut bini, orang yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat. Tu lah takut bini. Orang yang membiarkan anak perempuannya mendedahkan aurat. Tu orang panggil takut ke anak. Hari raya, anak bini kita pakai baju lebih kurang. Kita tak boleh nak tegur. Pasal apa? Kita yang bagi nafkah. Kita yang beli beras. Kita yang bagi duit. Kita yang sediakan rumah. Kita ketua rumah tangga. Tapi dalam soal pakaian, soal salat, soal Quran, kita biar. Kita tak mampu nak tegur. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar sepenuh COVID ini. Kita cek aurat keluarga kita. Kita cek solat keluarga kita. Perkara pertama yang Tuhan akan tanya di akhirat kelak, sembahyang. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Kalau kita tidak menunaikan salat, maka salat itu, salat yang kita tinggalkan itu menyebabkan agama kita runtuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan khutbah yang ringkas dalam tempoh PKPP ini memberi kebaikan kepada diri saya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahawa kita ada tanggungjawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua ini adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah nanti tentang kepimpinan yang ada di bawah kita. Saya jadi kerajaan dalam rumah, Allah akan tanya apa saya buat dekat anak-anak saya. Tuan-tuan, ada kerajaan dalam rumah. Ni semua Perdana Menteri. Ni yang mai hari ni semayang ni semua Perdana Menteri. Nanti Tuhan tanya, apa yang kamu buat dengan kepimpinan yang ada dalam rumah kamu? Apa yang kamu bentuk? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu sarankan? Mudah-mudahan kesemuanya itu mendapat keberkatan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala tegur kita dengan peristiwa ini. Tuan-tuan, sebelum mai lagi penyakit hak lebih teruk, tara duk boleh mai semayang, mai semayang. Sementara boleh duk mai mengaji, mai mengaji. Mai mengaji.
Jangan duk tunggu mai kita tak tahu nak mai penyakit apa lagi lepas ni, kita bimbang, kita tak dapat keluar rumah lagi untuk menunaikan solat dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan. Ingatlah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala pesan, demi masa semua manusia rugi. Semua manusia dalam kerugian kecuali yang beriman kepada Allah. Kecuali orang yang sentiasa buat amal soleh. Kecuali orang yang berpesan-pesan dalam perkara yang benar. Yang ni salah, buat lagu ni betul. Hak ni tak bagus, yang ni elok. Kemudian Allah sebut orang yang rugi kecuali 4 golongan. Iaitu yang keempat, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Tegur orang, orang marah. Khutbah derah sikit, orang marah. Mengajak lantang sikit, orang marah. Bagi nasihat, orang marah. Allah kata, wa tawasaw bis sabri. Berwasiat, memberi teguran, menyebarkan Islam dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan 4 golongan ini sahaja, 4 ciri-ciri ini, beriman, beramal saleh, berpesan perkara baik dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah angkat wabak daripada kehidupan kita. Allah kembalikan kenikmatannya kepada kita, dapat bergerak seperti biasa dan boleh ziarah Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma an tu'id al islam wal muslimin wa an tu'liya bi fadlika kalimat al haqq wad din wa an tashmala bi inayatika wa tawfiqika maulana jalalat al malik al amin al karim السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم بما تحبه وترضى. اللهم وفقنا بما تحبه وترضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء يا دافع البلاء بجاه النبي. ادفع عنا كل بلاء وباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.